حي على الصلاة حي على الحمد لله القائل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, di antara fokus perbincangan di dalam surah Al-Jumu'ah adalah mengenai golongan Yahudi. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menyifatkan golongan Yahudi dengan pelbagai sifat yang hina. Kekejaman dan kesombongan mereka telah menjatuhkan mereka daripada maqam yang mulia, iaitu sebagai pengikut Nabi Musa alaihi salam, sehinggalah mereka menjadi pengikut kepada syaitan. Sebagai seorang muslim yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita perlu menjauhi sifat-sifat orang Yahudi agar kita tidak tergolong dalam kalangan mereka di hari akhirat kelak. Khutbah pada hari ini akan membincangkan serba sedikit mengenai 6 sifat-sifat orang Yahudi agar menjadi peringatan kepada kita semua. Sifat yang pertama adalah menyembunyikan kebenaran. Golongan Yahudi memang terkenal dengan menyembunyikan kebenaran. Di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu campur adukkan yang benar dengan yang salah, dan kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Allah juga berfirman, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian setia daripada orang-orang yang telah diberikan kitab, demi sesungguhnya hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada umat manusia, dan jangan sekali-kali kamu menyembunyikannya, kemudian mereka membuang perjanjian itu ke belakang mereka, serta mereka menukarnya dengan mengambil faedah dunia yang sedikit. Maka amatlah buruk apa yang mereka dapati daripada penukaran kalamullah dan janjinya itu. Di dalam sebuah hadis riwayat Abdullah bin Salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dihadapkan untuk penghakiman sepasang lelaki Yahudi dan perempuan yang telah berzina. Baginda bertanya kepada golongan Yahudi, "Apakah yang kamu temui dalam kitab kamu?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya ahli agama kami telah mengadakan hukuman menghitamkan wajah dan memukul mereka." Lalu Abdullah bin Salam berkata, "Wahai Rasulullah, minta mereka tunjukkan Taurat." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil Taurat. Dan seseorang di kalangan orang Yahudi telah meletakkan tangannya di atas ayat yang menerangkan hukuman rejam, dan dia membaca apa yang ada sebelum dan sesudah ayat itu. Abdullah ibn Salam lalu berkata kepadanya, "Angkatlah tanganmu kerana ayat tentang hukuman rejam berada di bawah tanganmu." Lalu Rasulullah SAW memerintahkan agar pasangan berzina itu dihukum rejam. Sifat yang kedua golongan Yahudi adalah sifat hasad dengki. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, banyak di antara ahli kitab Yahudi dan Nasrani suka kalaulah sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman, kerana dengki yang timbul dari diri mereka sendiri sesudah nyata kepada mereka kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang lain pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atau patutkah mereka dengki kepada manusia, iaitu Nabi Muhammad dan umatnya, disebabkan nikmat pangkat kenabian dan agama Islam yang telah diberikan Allah kepada mereka daripada limpah kurnianya." Sifat hasad dengki telah menular dalam masyarakat kita sehingga ke tahap melakukan sihir antara satu sama lain. Oleh itu umat Islam perlu sentiasa melalui proses tazkiyatun nafs,
pembersihan jiwa agar kita dapat mengawal sifat dengki yang ada di dalam jiwa. Sidang Jumaat yang dikasihi, sifat ketiga buat golongan Yahudi adalah mereka suka memakan riba. Di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menyebut, maka disebabkan kezaliman yang amat besar dari perbuatan orang Yahudi, kami haramkan atas mereka makanan yang baik yang pernah dihalalkan bagi mereka, dan disebabkan mereka banyak menghalang manusia dari jalan Allah, dan juga disebabkan mereka mengambil riba padahal mereka telah dilarang melakukannya. Persoalannya di sini adalah berapa ramai di kalangan kita yang masih bergelumang dalam riba, lalu mengundang kemurkaan Allah terhadap diri mereka sendiri, sedangkan perbankan Islam dilihat telah menunjukkan kemajuan yang baik. Sifat yang keempat buat golongan orang Yahudi adalah menerima rasuah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak di antara pendeta-pendeta dan ahli-ahli agama Yahudi dan Nasrani memakan harta orang ramai dengan cara yang salah, dan mereka menghalang manusia daripada jalan Allah. Di dalam ayat yang lain pula Allah Subhanahu wa taala menyebut, dan engkau lihat kebanyakan daripada mereka berlumba-lumba pada melakukan dosa dan pencerobohan serta memakan yang haram, demi sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah lakukan. Para ulama tafsir telah menafsirkan istilah memakan makanan yang haram adalah dengan menerima rasuah. Dan pada hari ini kita dapat melihat bagaimana rasuah telah tersebar dengan begitu meluas, daripada peringkat rendah sehinggalah ke peringkat yang tertinggi. Sikap mengumpul harta tanpa mempedulikan status halal dan haram sebenarnya adalah sikap orang Yahudi. Sifat yang kelima buat golongan orang Yahudi adalah tidak mengamalkan ilmu yang dipelajari. Di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul ladzina humilut Taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin." Bandingan orang-orang Yahudi yang dipertanggungjawabkan dan ditugaskan untuk melaksanakan kitab Taurat, kemudian mereka tidak menyempurnakan tanggungjawab itu, samalah seperti keldai yang memikul kitab-kitab besar sedang ia tidak mengetahui kandungannya. Buruk sungguh bandingan kaum yang mendustakan ayat-ayat keterangan Allah, dan ingatlah Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang zalim. Ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bukan sahaja merujuk kepada ahli ilmu, tetapi ia merangkumi setiap orang yang memiliki sedikit pengetahuan tentang hukum syarak tetapi tidak mengamalkannya. Wahai setiap Muslim yang mengetahui hukum-hukum Allah, berapa banyak dosa yang kamu ketahui hukumnya namun masih enggan meninggalkannya, dan berapa banyak kewajipan yang kamu tahu wajib dilaksanakan namun kamu masih enggan melakukannya. Sifat yang keenam buat golongan orang Yahudi adalah melanggar perjanjian. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami telah mengangkat gunung Tursina ke atas mereka disebabkan mereka ingkar akan perjanjian setia mereka daripada mematuhi hukum-hukum Taurat, dan kami perintahkan mereka, masuklah kamu melalui pintu negeri itu dengan merendah diri, dan kami juga perintahkan mereka, janganlah kamu melanggar perintah larangan yang ditentukan pada hari Sabtu, dan kami telah mengambil daripada mereka perjanjian setia yang teguh yang mewajibkan mereka mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Maka kami laknat mereka dengan sebab mereka mencabuli perjanjian setia mereka, dan mereka kufur ingkar akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Realitinya, ramai dalam kalangan umat Islam yang culas dalam melaksanakan perjanjian, baik yang melibatkan kewangan seperti jual beli dan hutang piutang, ataupun urusan suami isteri seperti urusan pernikahan dan perceraian. Oleh itu, peliharalah perjanjian yang telah termeterai antara satu sama lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, peristiwa yang menimpa bumi Palestin daripada kekejaman orang Yahudi Zionis menyedihkan hati kita semua. Sokongan yang ditunjukkan rakyat Malaysia terhadap perjuangan golongan mujahidin adalah sesuatu tindakan terpuji dan wajib disokong. Tetapi dalam masa yang sama, bersama-samalah kita menghindarkan diri kita daripada sifat-sifat golongan orang Yahudi yang telah digambarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Janganlah kita mencerca dan mencaci orang Yahudi, tetapi dalam masa yang sama kita bersikap seperti orang Yahudi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna natawassalu ilayka bil imani bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'uzma an tahfaza bi 'aini 'inayatikar rabbaniyah wa bi hifdhi wiqayatika's samadaniyah jalalata malikina al-mu'azzam Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibnu Al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil 'auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata mink li wali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibnu Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwaddafin wal ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rashad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.